Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini bolehlah sama-sama kita ada pula di dalam ruangan pengajian ilmu tafsir kita, iaitu pentafsiran daripada surah Muhammad. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tafsir ayat yang ke-15 daripada surah Muhammad, iaitu
ayat mengenai sakut paut dengan sifat ahli jannah dan sungai-sungai yang ada di dalam syurga. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah bimannika wa fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita ayat yang ke-14 tu, tak jadi sama mereka yang duduk di atas kebenaran dan mereka yang duduk di atas kebatilan ikut hawa nafsu. Tak sama di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Jahl. Di antara dua ni tidak sama sama sekali. Yang pertama iaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala menjadikan dia, mengadakan dia dengan iradatin kauni dan iradatin syar'i. Allah Ta'ala menjadikan dia serta Allah Ta'ala mengredai terhadap dia. Adapun Abi Jahl, adapun Aba Jahlin, Allah Ta'ala menjadikan dia dengan iradatin syar'i, dengan iradatin kauni. Tak masuknya Aba Jahlin di dalam iradati syar'i. Allah Ta'ala jadikan dia, tetapi Tuhan tak redai terhadap dia. Kenapa? Kerana dia tak beriman dengan Tuhan, deraka kepada Tuhan dengan arti kata menggunakan nikmat-nikmat Tuhan dalam arti kata buat deraka kepada Tuhan. Ini adalah perkara yang kita boleh tengok di dalam sejarah. Dengan perbuatan dia lah yang membawakan dia tadi itu kepada jalan yang tidak selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Juga dengan perbuatan Nabi, usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab Allah Ta'ala meredai dia dan Allah Ta'ala membahagiakan dia di dalam dunia dan menjayakan dia di alam akhirat kelak. Kenapa? Kerana dengan sebab usaha dan perbuatan dia. Kalau gitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang seumpama begitu, Abu Jahal orang seumpama begitu, di akhirat ni tempat balasan ya tak ada dah amalan di sana. Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada lah perkara-perkara yang diamal ibadat. Sebab di sana adalah darul jaza, tempat balaskan balasan. Balas ni makna kata seumpama hari kita tengok natijah periksa tu lah. Hari tu tak kena duk ngapa, tak ada duk kena duk murajaah. Nanti gi je lah tu Gi je tengok natijah. Lagu mana tu baik natijah lepas daripada kita usaha mengapanya, bacanya, murajaahnya, gapo cukup lekat. Tidur tak tidur, makan tak makan dan sebagainya. Mana kata benda-benda tadi tu benda yang jelas, benda yang terang, benda yang tak ada jadi kesamaran gapo-gapo. Kita tak boleh nak buat menyesal lah, akhirat esok tak ada dah semaya, tak ada dah puasa. Kalau kita nak tengok balik sebalik tadi tu kita kena sedar dalam dunia ni. Akhirat tak ada dah semaya, tak ada puasa dah, kita kena puasa sini. Jadi buat menyesal sana, apa Tuhan tak uih kita puasa gatik dalam syurga, tak uih kita semai. Ya tak nak tanya sana, moga kata tempat yang darul jaza. Darul jaza, tempat darul jaza di sana, tempat balasan, bukan tempat buat amal ibadat. Nampak tu tak? Maka menunjukkan oleh akal kita dan menunjuk oleh syarak Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi kita Sayyidis Mursalin, kata Nabi Muhammad dan orang yang ikut jinjak langkah dia sepatut layak Allah Ta'ala balaskan dengan bagus dan baik dengan sebab usaha yang dia itu kemukakan masa hidup dunia. Juga
menunjuk oleh akal dan syarak. Kata Abu Jahal, Abu Lahab pula sorang masuk di dalam gulungnya yang Tuhan nak seksakan dia dengan sebab amalan yang dia kemukakan kepada Tuhan dia, perkara yang Allah Ta'ala itu murka dan tak redha. Kalau gitu akal kita dengan syarak benda yang sekali, bukan makna berlawan. Sah pada akal, kata Allah Ta'ala nak balaskan kebaikan kepada Nabi. Sahkan pada akal, kata Allah Ta'ala nak balaskan kejahatan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebab amalan-amalan dia kemuka. Syarak pemenunjuk, akal pemenunjuk. Dua ni mulazamatun, iaitu perkara yang mulazamah. Akal dan syarak tunjuk di atas perkara yang tulang. Ada apa setengah-setengah orang kata akal tadi itu menunjuk kata sah pada akal. Allah Ta'ala tak balas baik kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala balas baik kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata sah pada akal. Akal itu apa? Akal yang tak benar. Akal tak betul. Bukan akal fitrah dak. Akal yang menunjuk kata sahibuhu tuai ampunnya dia tu ngaji tak kena. Tak berakal. Bagaimana kita nak terimakan dengan akal kita kata sah pada akal Tuhan tak ada balas kepada Nabi Muhammad kebaikan. Sah daripada akal kata Allah Ta'ala nak ambil Abu Jahal, Abu Lahab ni masuk di dalam syurga. Ya tak menunjukkan oleh akal. Kalau kata agak menunjuk kata tak berakal. Je tak? Ni cara saya nak beri peringatan sikit sini. Kerana takut-takut kata kalau kita tak uwi di sini, orang pergi faham kata sahlah pada akal. Tapi pada syarak tak sah, dia kata Nabi Muhammad ni Tuhan tak balas kebaikan dia. Tak uwi masuk dalam syurga Nabi Muhammad. Bahkan ambil Nabi Muhammad ni tahu dalam api neraka. Akal kata sah lagu tu. Walaupun tak boleh nak jadi sebab syarak tak royak. Tak. Syarak dengan akal ni tak berlawan sama sekali. Molek nah, syarak mana kata wahyu Tuhan dengan akal tak berlawan sama sekali. Ingat tu? Tu. Maka ayat yang ke-15 ni ayat yang ke-15 ni ayat yang tepat yang kita duk tunggu-tunggulah. Kita sebagai umat Islam ni nak dengar ayat-ayat umpama ni. Sebab ayat ni adalah sakut paut rapat dengan kita. Tuhan katalah mana? Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Itu saya baca supaya nak uwi pengikut kita ni lah ada dengar daripada ahli-ahli majlis ilmi kita ni mudah nak baca seperti lalu. Supaya kata cara nak baca tu bacalah sepatah kita nak fahamkan isi kandungnya tu. Jadi mari kita tengok dia kata Allah Ta'ala telah firman kata mathalul jannah. Apa makna mathal? Mathal di sini makna sifatul jannah. Sifat bagi syurga. Syurga ni gapo? Yakni tempat balasan bagi orang yang dapat bahagia. Syurga ni perkara yang ada sungguh lagi hissi perkara tu. Bukan perkara maknawi, perkara hissi. Apa makna perkara hissi? Yakni perkara yang boleh kita dapat dengan penderaan lima kita. Yang boleh kita kecak dengan lidah, bau dengan hidung, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, sentuh dengan perasaan kulit kita. Itu adalah darul qarar.
Tempat yang kekal abadi bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Itu adalah al-jannah. Al-jannah iaitu syurga. Tempat kita hak asal lah. Kita ni mari daripada syurga, bukan mari daripada yang lain. Itu manusia. Tu. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Tengok. Berkatanya Ikrimah, salah seorang daripada tokoh ulama tafsir yang ada di atas bantasan mazhab salaf, darajat dia orang tabi'in. Mathalul jannah yakni ni'matuha, iaitu nikmat, ni'matiha, nikmat bagi syurga. Diri syurga tadi itu, diri syurga adalah perkara Tuhan jadi suku, supaya Tuhan jadi diri dunia ni. Kita sekarang ni duduk alam yang ketiga, alam dunia. Sekarang lala ni bagi orang yang hidup tu alam yang ketiga. Mereka yang meninggal, kita kembali kepada alam yang keempat, iaitu alam barzakhiyah. Maka duk tunggu di situ. Mallahu bihi ali, masa dia setara mana, Tuhan lah yang tahu. Kita tak boleh nak tahu. Lepas daripada berlakunya peristiwaan qiyamatul kubra, kiamat yang besar, maka timbullah manusia daripada bombing ini, pecah tubik daripada alam barzakh iaitu alam kubur, naik mari untuk menujukan Rabbil Alamin. Hari itulah dinamakan hari kiamat. Maka di kiamat tadi itu, lepas daripada hari kiamat ni hari yang manusia itu bangun untuk nak mengkemukakan kebaikan dia, dan kejahatan dia ke gapo depan Tuhan. Untuk nak dapat hak manakah manusia nak berjaya, hak manakah manusia nak rugi. Lepas daripada siap sedia daripada ukuf di padang mahsyar, timangnya timai amalan, naiknya titi sirat. Lepas daripada tu kita bersama nak pecah tubik dua. Lah mana? Yakni ahlul muttaqin kepada syurga, ahlul fujjar wal-zalimin kepada neraka. Maka hari tu hari yang Tuhan itu duk royak mari. Maka kita alhamdulillah sekarang jadi orang beriman dah. Tadi semaya dah subuh. Dah. Kamar dia setengah-setengah siap dah baca azkar ke apa, cukup lekat dah. Tak gitu. Jadi puak kita ni ada hak nak dengar kata ciri-ciri kita ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu tempat kediaman, iaitu al-jannah, iaitu syurga. Di sinilah kita berasa kata alhamdulillah kita ni dinikmati oleh Allah taala akan ini jalan. Orang kafir lah bila dah dengar tu royak lagu mana sifat dia, nanti tengok dia nak kembali klik ke mana. Syurga tadi itu Ikrimah kata hak kita nak dapat hak sungguh tu, iyalah boleh masuk dalam syurga. Dalam syurga tu Tuhan nak uji kita itu nikmat dia. Nikmat ni mana kata benda yang kita nak dapat bersedak-sedak dengannya. Allah, nikmat dalam syurga tadi. Yani wal makna sifatul jannati allati wa'idal muttaqun. Ay sifatul jannah allati wa'idal muttaqun. Sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala berjanjikan akan gapo nama? Orang yang muttaqun. Muttaqun ni maksud lagu mana muttaqun? Ai al-muttaqun minasyirk, daripada syirik menyengutu akan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak penting sekali. Diri kita tadi itu kena jaga benar-benar daripada syirik. Kalau kita syirik, Allah Ta'ala tak masuk syurga. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah.
Sesungguhnya mereka yang menyengutu akan Allah Ta'ala, Tuhan memperharaikan dia masuk syurga. Sebab tu ahli tafsir dia kata al-muttaqun, yakni wa'idal muttaqun minasyirk, daripada syirik menyengutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah asyaitanir rajim, senantiasa mereka itu nak buat lagu mana we kita sebagai manusia syirik dengan Tuhan. Apabila kita syirik dengan Tuhan, kita tak boleh masuk syurga. Jangan kita buat gaduh lah. Jangan buat gaduh. Apabila orang kata syirik, jangan kita buat main-main dengan dia. Jangan kata, buat tu dia kata syirik, ulama kita kata tak ada syirik. Jangan. Jangan kita pengaruh lagu tu. Sebab apabila kita syirik dengan Tuhan walaupun sikit je, sebesar biji sawi je, Tuhan tak apung dosa. Tak boleh masuk syurga. Kalau kena dosa besar, kekal api neraka. Kalau kena dosa kecil, mana kena syirik kecil, itu pun dosa besar. Ingat, syirik kecil ya, seumpama ria. Itu nisbah bagi dosa lain, ya dosa besar. Sebab tu jangan buat mudah. Nampak tu tak? Kurih ni jangan. Kena turut kurih lah. Kurih ni ada pondok lagi, ada sekolah lagi, ada masjid haram lagi. Turutlah puak kami, kurih kata, turut apa Muhammad. Puak kita belakang ni boleh pergi majlis, majlis masjid haram, tempat musyarak masjid haram, tempat sakut paut dengan haji, sakut paut dengan umrah, sakut paut dengan gapo. Zaman kurih dululah kita dah sebut. Turutlah agama kita ni, hai masyarakat, turut apa Muhammad ada apa? Kalaulah agama kita tak berkat sungguh, Tuhan tak uwi sungguh, masjid haram tak ada di tangan kita. Majlis masjid haram tak ada di tangan kita, bab haji kita tak nak pergi. Ya nak heret manusia syirik sama dengan dia. Itu kurang. Kalau kita lagi buat percaya lagu tu gak, sudah. Nampak tu tak? Tak kena ikut Nabi Muhammad, tak masuk syurga pak bila. Sebab puak sahabat cidik-cidik dia gunakan. Abu Jahal duk kecek lagu ni dia nak bawa kita pergi ke mana? Nak bawa kita pergi ke mana? Hak Muhammad aku duk dengar mari, nak bersihkan amal ibadat tadi itu hanya jua bulat-bulat kerana Allah Ta'ala. Nampak. Kau duk nampak kata dia nak heret kita ni ada maslahat lagu ni. Tak benar lagu ni. Sebabnya tinggal. Mari Abu Bakar pun tinggal agama jahiliyah dia. Mari Umar tinggal agama jahiliyah dia. Mari Uthman tinggal agama jahiliyah. Mari pia lagi. Daripada hayat hingga Khalid ibn Walid. Tinggal agama dia. Pak dia pun tinggal. Walid ibn Mughirah, Khalid ni tinggal. Mus'ab ibn Umair pun tinggal. Mak dia. Nak heret mereka itu, nak tarik. Suruh turutnya agama yang mereka itu duk bawa, iaitu agama jahiliyah. Mereka dakwa, sahabat-sahabat dakwa, kita ada masjid haram lagi, masalah haji duk kita lagi, majlis pun duk kita, masjid pun duk kita, sekolah pun duk kita, pondok pun duk kita. Pondok zaman tu lah deh. Makna kata semua duk kita belakang, duk surah supaya jangan tinggal ajaran ni. Kalau tak berkat sungguh buat kita, kalau Tuhan tak uwi sungguh, kita nak milik ke benda-benda lagu tu. Mus'ab dengar daripada mak dia. Kata hak Muhammad, hak Nabi Muhammad mari ni bukan. Walaupun mak aku nak percaya tak boleh sini. Sebab apa? Sebab dia nak uwi aku menyekutu dengan Allah Ta'ala. Hak Nabi Muhammad ni nak uwi bersih ibadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ia mengucap selalu 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak apa lain. Buat apa? Nak royak kata hak ningsanya nak mengasahkan Allah Ta'ala. Apabila mengasahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan syurga. Nak berlaku menyengutu ni, emang daripada pegang ni. Wa emang daripada perkataan, wa emang daripada perbuatan. 3 jalan nak menyengutu Tuhan boleh 3 jalan. Balah mana kalau pergi pegang alik dalam ni, kata ada lagi perkara yang sesuai kita mengadukan hak kita
Dalam arti kata benda yang makhluk itu tak kuasa, kita kata ada lagi makhluk yang sama serupa dengan Tuhan kita, yang boleh melepaskan diri kita daripada bala petaka, daripada penyakit, daripada susah payah, daripada tu, daripada ni. Hak kerja Tuhan kita pergi buat serupa makhluk tadi itu ada lagi. Lagu ni syirik hati. Kita pergi kecek kata ada lagi hukum yang sama, yang lebih baik daripada hukum Tuhan. Itu syirik bab masalah perkataan. Kita pergi sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, pergi sujud, pergi rakaat. Dengan kita pegang untuk kita nak mentakzimkan orang kita nak sujud, nak rakaat tadi itu kepada muga tadi, nak sujud, nak rakaat, yang nak buat apa kalau hati tak besar, maka lagu tu perbuatan dia adalah perbuatan yang mengutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kalau nak rakaat langsung tak boleh ustaz pah, tok guru, kita nak buat tali kasut tak boleh. Hak tu bukan masalah rakaat, hak tu masalah tunduk buah kasut. Orang tak panggil rakaat, ada orang kecek kata kami rakaat buah kasut, dah kecek dah lah tu. Setengah-setengah daripada tokoh-tokoh musyrikun hak nak buat tubik tu, nak buat tubik, nak orang panggil kata tokoh-tokoh ahli syirik tadi itu nak buat tubik ini perkataan supaya manusia ni menyungutukan Tuhan tadi tu. Ada orang kecek lagu tu. Lah mana? Aku rokok nak bubuh tali kasut. Ada kecek lagu tu. Kau orang tunduk nak bubuh kasut. Orang tunduk, orang bokok. Gitu. Aku rokok ke kerawat tadi. Ada ke tu? Aku nak lakuh kerawat, aku kena tunduk. Tak ada orang kecek tak aku lakuh kerawat, aku kena rokok. Orang tak kecek. Istilah rokok ni dalam semaya. Istilah sujud dalam semaya. Ada lagi istilah kecek lah tu. Kita kata kalau tak boleh sujud sungguh agak. Kenapa? Lain pada Allah Ta'ala, duit jatuh latar, dia kata tak boleh kita tak boleh nak sujud ambil. Dia kata sebab kita kena sujud, tengok latar tu, kata jari tu, tengok duit bawah. Tengok. Ini apa yang kata tokoh-tokoh musyrikun nak mengajak kita menjadi musyrik belakang dengan Tuhan tu. Tak sedap kacau lah, walaupun mereka ada, ada masjid haram, ada majlis, ada pondok, ada madrasah, adanya tu, adanya ni. Pesen jahiliyah dulu lah deh. Asal percaya. Sahabat kata asal percaya. Tak kacau, tak sangat percaya. Apa? Kerana Tuhan janjikan syurga bagi bagi mereka yang bertakwa daripada syirik. Ulama pergi faham manalah ni. Allah Ta'ala ayat. Ada. Allah Ta'ala kata lagu mana dalam Quran? Qala subhanahu wa ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah. Mereka yang beriman dan tak menyetuhkan iman dia dengan syirik, orang ninglah dapat keamanan dan dapat kejayaan dan dapatnya pertunjuk. Okey pasal ni. Tak setuh iman kita dengan syirik. Sebab apabila setuh iman kita dengan syirik, iman kita rusak dan punah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "La yadkhulul jannata illa nafsul mu'minun." Tidak masuk di dalam syurga malaikat diri yang beriman suci sungguh dengan Tuhan. Sebab tu kita kena jaga diri kita daripada menyengutu akan Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Menjaga. Tak boleh kita nak menyengutu Tuhan. Apa kita nak menyengutu Tuhan? Makhluk kita ni, kita sebagai makhluk Tuhan ni, manusia ni, Tuhan campur dengan siapa Tuhan jadi kita? Kita berasa nak sujud kepada makhluk lain pada Allah. Berasa nak rokok kepada makhluk lain kepada Allah. Kita berasa nak puja makhluk lain daripada Allah. Kita berasa kata nak kata undang-undang hak makhluk buat molek lebih pada hukumnya Tuhan. Apa kita lah tu? Cuba kita tanya diri kita, cuba tepuk dada. Aku ni biar berjadi. Aku ni biar berjadikan aku. Takkan mengaku kata Allah Ta'ala menjadikan kamu? Patut jadikan kita nyutuk kosi dengan siapa? Juga kita pakat tahu belakang tak ada biasa
Tuhan tak ada kosi ngapi ya jadi kita. Tuhan merezekikan kita. Boleh pangung, boleh sehat, boleh ada makan ni pagi ni, boleh ngaji tafsir ni. Nikmat pia beri. Capung ngapi ya? Allah Ta'ala capung ngapi ya? Coba tanya tokoh-tokoh nak mengajak manusia supaya nak menyungutu akan Allah Ta'ala tadi itu. Apa kamu nak mengajakkan kami supaya menyungutu akan Allah Ta'ala? Apa? Kenapa? Cuba kita tanya diri kita, apa kita dah ikut apa benda-benda lagu tu? Ini tepat yang kita kena duk mikir. Sebab Tuhan janji molek dengan kita ni kata, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Sifat-sifat syurga ya Allah Ta'ala janji akan orang-orang yang bertakwa daripada syirik. Allahu Akbar. Sebersih hak ni masuk syurga. Hingga Nabi Muhammad kata lagu mana? Hadis ni jari orang waktu ubik. Sebab taksir nak uji manusia tadi itu jadi malah dalam masalah amal ibadat. Saya pun pasal malah nak oyak juga. Nak oyak kena tak tahu pagi ni. Takut puak kita jadi usah malah nak buat amal ibadat. Berjanji Tuhan kepada Nabi dia, apa Nabi pun royak pula kepada kita. Habis terik ya. Nak dengar Islam, kena dengar pada dia, dengar pada Tuhan, dengar pada Nabi. Ulama nanti royak. Ni Tuhan kata gini, Nabi kata gini. Tu ulama sungguh. Ulama sungguh ya balas tu. Lah mana? Tak apa kita royak pun tak apa dah, tapi kita jaga molek lah. Jangan malah dalam masalah amal ibadat. Nabi kata, orang yang mengucap dua kalimah syahadah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah, makna tak ada menyungutu, bersih molek daripada hati dia tadi itu, Tuhan masuk syurga. Hadis tambah pada tu, wa in zana wa in sariqah. Sekali pun orang tu orang berzina ataupun orang mencuri. Curi ataupun berzina, tapi ia tak buat syirik, dalam arti kata ia dia taubat dengan Tuhan, sekali pun ia berzina, sekali pun ia syirik, boleh masuk syurga. Kalau syirik dengan Tuhan tak ada taubat, tak boleh. Walaupun tak biasa berzina, walaupun tak biasa minum arak, walaupun tak biasa bunuh orang, tak biasa curi, tak biasa gapo pun, tapi kalau mu syirik dengan Tuhan, mu tak ada taubat dengan dia, tak masuk syurga. Kena syirik besar pula, tak masuk syurga. Sebab tu jangan kita pengaruh sama sekali dengan gapo nama, dengan pendakwah yang nak mengajakkan kita menyungutu Tuhan. Jangan. Ulama royak kata, aku duk dengar mari ulama, sahabat tu kena dengar banyak hari ni. Kita orang awam ni dengar banyak. Jangan dengar sore. Jangan dengar sore. Dengar banyak, kita boleh mikir, kita boleh tanya. Cara lah ni kita boleh dengar banyak, kita boleh tanya. Dengar lah telefon. Nikmat tak ada dah. Tok nenek moyang kita tak ada balah ni. Kita tu hewi. Dengar. Dengar banyak. Dengar banyak. Kemudian kita mikir. Mikir dengan apa? Alas sihat orang beri itulah. Hidup dalam dunia kita balah mana? Nak jalan kena dengan undang-undang, nak kena dapat habu hidup dunia ni lah mana? Alas sihat. Kamu dia wasa syok, wasa tak sedap. Tanya apa jangan sore, banyak orang sikit. Masuk belakang. Hak ni pun kita masuk, ni pun masuk. Akhir sekali kita bak pendiri kita, hak mana lebih benar, hak mana lebih kena, hak mana lebih betul. Ya kena gitu. Kita panggil kata bahasa siapa panggil hasad cetam, cari kebenaran. Bukan mana kata kita ikut saja-saja tu, bukan. Lah mana? Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Dalam syurga ada apa kata? Nama tak habis ayat. Fiha anhar. Di dalam syurga tadi itu ada padanya fiha anhar, beberapa sungai. Daripada dalam syurga tu, fiha ay fil jannah, dalam syurga ada beberapa sungai dalam tu. Sungai dalam tu tak kena duk bimbang kata sungai bahaya tu kalau gitu kelemahan. Ada sungai yang tak mudarat kepada kita. Kita duk nak okey.
Kita ni, kita duk cari nikmat, tak saya mudaratkan diri. Bukan nak mudaratkan diri, tapi terkadang mudarat juga dalam dunia. Ada kereta, terkadang kereta sebab mudaratkan kita. Ada umuh, terkadang umuh mudaratkan kita. Dalam dunia lagu tu. Tapi dalam syurga ada nikmat, tapi nikmat tu tak mudaratkan kita. Allah, tengok. Hak kita duk usaha tak sewi ada dalam dunia, dalam akhirat esok ada berlaku. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Ad-dunya la yusawi 'inda Allah janaha ba'udah." Dunia ni tak ada sama di sisi Tuhan. Mana tak ada harga lebih daripada sayap nyamuk sebelah, dia kata. Nyamuk betina pula tu sebelah. Sebab tu dia makan kau, kepada orang kafir, kepada orang deraka, orang zalim, tak ada salah. Sebab tu kita tahu kata dunia ni gapo dia dah. Kita tahu. Fiha, di dalam syurga tadi itu anhar, adanya beberapa sungai. Anhar jamak daripada nahrun, beberapa sungai. Mimma'in, daripada air. Manusia kita ni tak sunyi daripada air. Daripada apa? Daripada air. Air yang berbagai-bagai. Mimma'in ghairi asin, ay ghairu mutaghayyirin. Dengan air tak berubah. Air yang tak berubah. Apa? Perasa air dia dan bau air dia. Dalam dunia ni, terkadang kalau kita taruh air dalam bekas lama-lama, dia bau. Tak gitu? Terkadang dia berubah perasa air. Tak gitu dalam dunia. Tetapi dalam syurga tak berubah. Tak berubah. Makna kata perkara yang kekal daripada makhluk tak berubah di sini, makna tak berubah daripada benda molek kepada benda hak tak molek. Tapi berubah perasa daripada benda hak sedap kepada sedap lagi, boleh jadi tu. Hari ni kita minum air ni berasa sedap, esok sedap lagi. Tu dalam syurga lagu tu. Ubah lagu tu tak apa. Ubah hala kok sempurna. Hak tak sih ubah balik tak sempurna. Ya ubah yang ada dalalah dua. Supaya kita kecek dalam dunia. Nah kita pakai duk kecek. Nampak muda demo. Umur banyak dah. Suka tu orang kecek lagu tu. Orang kita kalau kena hak tu gak habis kocek. Sebab dia ubah juga. Umur kedok banyak tapi kau nampak tak ada kau kita lagu tu. Umur dia banyak. Kita tengok yang kecil-kecil lagi Raymond ni. Ustaz ni ke Tok Nebel ke Tok Meneh ke apa. Tengok tapi dok tengok Fatullah. Sebenarnya bukan Fatullah, makna kata dia tadi tak ada ubah teruk balik turun mari. Umur kedok naik tapi nampak kata dia muda. Suka tak manusia lagu tu berubah juga umur dia kena naik, tetapi keadaan dia tadi Tuhan menetapkan muka dia, kulit dia tak ada jadi kecut, tak ada jadi ada tak? Ada. Dalam syurga you ubah tak kun. Tu bukan mana kata apabila berubah mana tanda kata tak ada kekal. Tak ya kekal. Tapi bukan dalam arti kata ubah tadi itu nak jadi tak kekal. Tak. Bukanlah tu. Faham tak? Lepas daripada tu Tuhan kata mimma'in ghairi asin, air yang tidak berubah. Air yang tidak berubah. Wa anharun, daripada air yang tak berubah. Air ni kata ahli tafsir, makna kata air daripada air syurga lah. Air daripada syurga. Air yang putih daripada syurga. Kalau kita ni air tawar lah, air biasa ni, air yang kita duk makan minum apa nama ni lah. Tu air biasa tu. Tu hewi ada air di sana. Hingga dalam syurga apa Tuhan menjadikan air. Apatah lagi dalam dunia manusia nak putus lagu mana pada air. Tuhan kata dalam Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah Ta'ala jadikan daripada air tu akan tiap-tiap perkara tu jadi sebab jadi hidup dia. Ada orang baharat nak lawan Tuhan. Dia pergi cari benatai hak yang tersunyi benatai tadi itu daripada air. Dia kata ni benatai ni tak ada hidup dengan air kali. Hak Tuhan kata tak kena yang nak lawan Tuhan.
Sedangkan dia tengok 99.99 makhluk tadi itu berhajat pada air. Hak Tuhan kata tu kena dah. Yang lagi cari buku hak sikit. Lalu ulama Islam kita pergi kaji satu jenis daripada binatang azakumullah nak seumpama cicak tadi tu, tapi duduk di padai pasir. Dia kata muka tu tak makan air. Dia kata tak minum air. Ulama Islam kita daripada orang Badawi, orang duduk di padai pasir. Hoi, dia kata mana duk kata lagu tu panas-panas selalu. Dia kata menata ni makan air. Dia kata tapi makan tak banyak. Suruh umpama ibu dak tu lah yang makan setitik dua ya air, makan tak banyak. Tapi dia kena minum air juga, dia kena guna. Tak leh, tak ada benda hak tak gunakan air. Lalu benar sungguh kata Tuhan kata waja'alna likulli syai'in waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Benar hak Tuhan. Nak pergi ubah tak leh hak Allah Taala kata. Nya kacau manusia dah. Ya dak lagu tu. Mimma in ghairi asin ayat tak ayat tak berubah wa anharun. Apa tu yang guna anhar? Beberapa sungai. Makna kata air tak disungguh tetapi berbagai-bagai. Warna-warni, perasaan dan berbagai-bagai, bukan satu jenis dak. Seumpama kita pergi tengok laut, kalau kita pergi rihlah ke laut 7 cak, 5 cak, 5 warna, 7 warna kata pergi. Berbagai-bagai. Buasa kano kita apabila tengok hak daripada duk tak sihat tak gapo aja dia buasa terbuka. Gitu. Tu syurga. Al-jannah tu syurga Allah Subhanahu wa taala hak tu hidup janji. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dan beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah perasaan dia. Susu dalam dunia ni ya basi tak kena lagu, terutama susu hak pesing kata susu hak asli tadi tu. Bahasa Sia panggil nomsut. Mana kata susu hak asal. Susu hak tak masuknya kimia, tak masuknya bahan tu bahan ni. Susu sungguh. Ya kena jaga. Kalau tak jaga ya punah. Jadi susu masal lah pun. Susu masal ni Arab ya tak tahu ya wak jumnah wak mana susu beku, susu masal ya makan dengan roti Arab. Susu ni kalau Arab ni ke Arab, Pakistan, India, agapo ni tak lepas. Orang Jawi kita ni kurang makan susu. Tak gitu. Berbagai-bagai. Kalau kita duduk di luar negara, umpama negeri Mesir, makan susu khubah. Azakumullah. Bau lah, dia makan boleh. Puak dia minum boleh, tak ada gana-gana. Wak nasi boboh susu, wak manis boboh susu. Kira. Manis tempat teh kita tak ada guna susu mana halawiyat tu kan tempat dia serat apa nama 90% bos susu masuk susu no ayat tu susu tempat dia tadi tu makna kata perkara yang asasi. Maka manusia kita kalau belah muamalah dengan susu sungguh, kalau makan kena cara sungguh lah boleh membantukan hidup manusia. Tulang dia, darah dia, orak dia, akal fikiran dia dan sebagainya. Tapi kena tanya, kena mengaji, kena tahu lah kata nak makan susu pesemano, susu gapo. Nampak? Terkadang orang dia faham kata susu binatang tadi lebih daripada susu manusia. Tak, susu manusia lebih daripada susu binatang. Lebih daripada susu binatang. Anak kita minum susu mak dia, ia akan bolehnya zat dia ataupun kekuatan dia lebih daripada susu binatang. Kalau mak dia tu orang sihat gagah mengeluarkan susu kepada anak dia boleh, tu tak ada ditandingkan. Nak royak kata kita ni lepas pada susu belaka. Walaupun orang tempat kita ni tak ada lepas pada tu, tak ada makan susu mana pun, tapi asal daripada susu belaka. Susu ni keluar daripada mana? Keluar daripada dua jalan najis belaka. Darah dan najis hak manusia keluar tubik tadi daripada diri manusia tadi itu, tengah tu keluar susu. Min baini farthin wadamil labanan khalisan sa'iran lisyaribin, tu kata. Tubik daripada celah tu. Allah Ta'ala ni kuasa. Kalau kita agak capu aduh habis licin.
Tuhan ni kuasa. Waktu ubik susu celah najis dua-dua tadi itu, waktu ubik susu yang bersih, pancar tu ubik untuk orang-orang yang minum. Biar minum anak-anak ni lah kita ni daripada susu belaka ke asal. Mana makan nasi asal, mana makannya roti asal. Orang Arab tubik mari makan roti selalu makan susu. Orang Jawi supa. Orang mana kata lagi Asia lah, orang Arab lah, orang mana, orang barat, orang supa ya. Tak ada beza. Sebab tu Tuhan kata dalam syurga tadi itu aku nak uwi pula makan susu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Tidak berubah rasaan dia. Perasaan dia tak ubah. Rasaan dia tak berubah. Lepas pada tu, wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Orang nak berasa nak minum arak tadi, sabar sikit. Sabar sikit. Nanti kita boleh masuk minum dalam syurga ni berkekal abadi. Dalam dunia ni 60 tahun, 70 tahun. Sabar dah. Terkadang tak sampai apa umur kita 50, 40. Klik dah ke Tuhan. Sabar sutah. Apabila kita sabar ni, Tuhan nak uwi kasih. Nak minum sini. Lah mana? Tuhan nak uwi sungai. Beberapa sungai daripada arak yang apa? Lazzatin, yang lazat bagi orang-orang yang meminumkan dia. Mana? Lagu mana? Minum arak dalam dunia mudarat. Membawa kepada hati tu jadi rusak. Darah jadi rusak. Akal fikiran jadi rusak. Kemudaratan tadi itu berlaku kepada diri orang yang meminumkan arak. Tapi dalam syurga tak ada mudarat. Tuhan nak minum sungguh. Saya tak bimbang. Tuhan sungguh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak dusta. Sungguh. Tuhan sungguh. Sebab tu orang ulama dia kata, siapa dia benar dengan Allah, Allah Ta'ala benar dengan dia. Dalam dunia ni pun boleh tengok. Siapa dia yakin dengan Tuhan, Tuhan balas ke dia lebih lipat ganda. Supaya kita nak misal satu perkara, nampak dah. Kita duk gaduh urusan tu, gaduh urusan ni. Mari waktu semaya. Kita tinggal dulu urusan kita duk gaduh tadi. Duk cari muga ke, duk nak menego ke, nak buat kira boleh habuai ke gapo, mengaji ke gapo, kata. Kita tinggal dulu lah, tinggal. Sebab tu Nabi kata, man taraka syai'an lillah, siapa dia tinggalkan satu perkara kerana Allah, awadahullah khairan min. Allah Ta'ala balas lebih baik pada tu. Orang tu main royak kepada hamba kata, kita duk serabuk lah nak buat banci kan, nak buat banci gitu, nak buat cara perniagaan dia lah. Gitu wasa rugi, wasa gatu, wasa gani, ya pergi semaya. Sebab waktu semaya tinggal kot dia, pergi semaya. Klik mari duk lepas pada semaya, lepas pada menajak tu have doa apa siap, klik mari tengok, dapat labah. Tu hebat boleh. Banyak orang duk royak mari. Rezeki tak ada, kau tu kon kerja supah keting. Apa nama? Peluh dia. Lepas tu, lah mana jadi? Gitu gini, mari waktu semaya. Aku tinggal, aku nak pergi semaya. Yang masuk duit kot mana, mari kot tu, mari kot ni. Hari tu lah. Berapa orang? Sebab tu, orang kalau benar dengan tu, boleh tahu. Ada tok guru saya seorang. Ni orang Malaysia. Dia ni orang benar dengan Tuhan. Tak masuk masjid mana-mana, malaikat dia buh dia tabung. Dalam tabung tadi itu, dalam peti masjid itu, dia bubuh. Apa yang ada dalam kocek dia bubuh. Amal khususiah dia. Tak payah kok orang. Tapi kita duk perhati tengok. Sungguh. Hari tu kita tak ada sekali. Anak murid dia seorang lagi, kawan kita. Ya. Dia ada 50 riyal dalam kocek dia. 50 riyal kalau 500 kok lah. Partai Thailand kita ni. Nah, kita kata dengan mudah-mudah gitulah. Dia kata,
Hari ni tak ada duit ini, tak ada pitih ini hari ni. Tapi amalan aku orang tak leh ku apabila masuk masjid aku kena beri. Lepas tu tak ada pitih lah kau cek langsung ni. Payah nak duduk juga dah, nak makan, nak gitu, nak gini. Tak apa, kubuh. Tawakkal tu ala Allah. Tengok. Dia yakin dengan Tuhan. Tuhan tengok dah dia buat tu. Tengok. Tuhan tahu dah hati dia niat lagu tu. Tahu. Tuhan dengar dah dia dah kecek sana ni. Masuk. Masuk pergi ngajar dalam masjid. Ni biasa tok guru. Tapi orang benar dengan Tuhan. Tu ulama sunnah kita balas tu. Ya bukan ya pergi masjid, bukan sekadar kata ikut tu kan. Ya wi pula kepada tabungan masjid ke apa nama, ya wi. Sikit sebanyak pun tak apa, amalan dia. Lepas tu sudah mengajar siap ke apa nama. Tak apa, tawakal tu ala Allah lah, tak ada masalah. Ngajar mari, ngajar sudah kita buat kerja hak kita. Buka pintu kereta, start. Kau nak kelik dah. Katuk pintu, wah. Katuk pintu. Nyo mari orang mana tak tahu. Gah pintu. Ustaz. Tok guru. Kau nanti. Ada ke apa? Nak tanya masalah. Ya suka tak nak tanya masalah dia. Dak nak wi sumbangan, nak wi bantuan lah, nak wi sumbangan. Boh dah ada siapa. Berapa? 5,000 riyal untuk keluar zakat dia ke gapo wallahu taala alam. 5,000. Daripada yawi ke Tuhan 500, 50. Tuhan balas. Allah tengok. Orang yang benar dengan Tuhan benar dengan dia. Hak ni support. Tinggal sebentar, tak usah minumlah arak. Sebab orang minum arak, tak boleh minum dah akhirat esok. Siapa dia minum arak, maka mati dalam keadaan minum arak mabuk balas tu. Nabi janji tak masuk syurga selalu. Nak bakar dulu. Apa dah apa? Orang kita duk minum ni sebab gu. Sain tak kena gu kata. Nampak dah tu, gu. Kemudian suasana. Sebab tu jangan sain dengan gu hak minum. Jangan duk suasana hak pasal tu jangan. Rugi kita dunia apa rusak, akhirat apa tak ada boleh gapo. Hak tu mana kata khasirat dunia wal akhirah. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Bagi orang yang minum. Bahagia apa lagi Tuhan nak wi? Ni apa yang kata arak ni berbagai-bagai juga. Kalau kita nak syarah sini. Ya ada arak ning jihon ning arak ning bahagian ning tak ke? Orang yang pasang minum tu dia tahu. Dalam syurga ni Tuhan wi berbagai-bagai sungai, bukan sejebur-jebur dak. Ni arak ni pasal ni, arak pasal ni. Apabila mari dengan sirah jamak lagu ni kata ahli tafsir tak ada di sakat. Bukan 100 jenis, 200 jenis, dak. Bukan 1000 jenis, dak, tak ada sakat. Boleh, tak boleh buat apa. Moga Tuhan kun fayakun, ya. Kun fayakun. Mana ada besar lagu mana? Oh, kita tak nak ada bimbing. Otak manusia nak pergi tak siapa. Pada yang tanya ni. Tangan kita tak boleh gerak ni. Kalau hunjun ataupun orang panggil kartun tadi tu kalau hak manusia buat tadi daripada besi, daripada apa, boleh gerak lah ni tak? Boleh nak gerak lagu ni orang berapa tepat ni dalam tubuh manusia ni boleh nak gerak lagu ni. Mata kita boleh nampak ni, telinga kita boleh dengar ni. Ya gapo ratik hak tu hawi. Manusia nak khayal tak siapa. Roya dia duk plekak, gapo ratik nak boleh kau tubik tengok boleh tengok dengan mata ni, dengar dengan telinga. Setuh ni ada perasa berapa tu nikmat tu hawi kita tu. Hadza yakfi, hak tu padai dah. Tak kena dah tanya dah Tuhan kuasa lah setara mana. Manusia kita afanallahu wa iyyakum ajmain. Kesok sikit je orang tu jadi kok lahir. Sungguh tak? Cuba tanya doktor. Cuba tanya bama-bama tengok. Doktor di hospital. Cuba tanya tengok lah mana. Sakut paut. Mata kita ni kalau salah sikit je tak nampak. Nak ayat Tuhan kita ni kuasa. Hadza khalqullah. Ini kejadian Tuhan. Hadza fi'lullah. Ini perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang berlaku kesal di makhluk Tuhan tadi itu. Tu dia. Nak kita faham kata
Benda-benda lagu ni kita sebagai orang Islam kena rasa, kena khabar. Nikmat kita ni banyak tu hawi. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, siapa dia bangun daripada tidur, selamat dia molek daripada selamat anggota dia semua daripada kemudaratan, dan ada makan ni dalam rumah dia pada pagi tu, hari tu, faka'annama utiyat lahu dunya kullaha. Seolah kata diberikan dunia semua bagi dia. Pasal lekeh-lekeh orang boleh masuk syurga, hak Tuhan janji tadi 10 kali ganda dunia ni. 10 kali ganda dunia ni Nabi royak dalam hadis. 10 kali. Ini bukan benda berita dongai majlis kita tak royak berita dongai. Kalau hadis pun sabit, kalau ayat Quran pun faham molek kena daripada ulama muktabah. Ataupun kisah hak ulama-ulama hak sah sungguh, bukan khuzak balad benda cerita dongai, bukan dak. Bukan jalannya kita tu. Kita nak uwi kepada umat masyarakat benda hak sebaik-baik perkara. Kita usaha cari mari dulu nak uwi ni, kita nak uwi hak molek supaya tak mudaratkan umat manusia kita dalam masalah faham dan amal dan pegangnya dia. Tu dia. 10 kali dunia hak kita sore. Lepas tu kalau kita geti sini nak ipek apa tanah orang. Nak halih buat apa batu tara, batu cenuk pasal saya panggil batu cenuk, batu tara, nak halih buat apa? Nak gapo? Sebab tu kena reti kata kita ni duk mana nak gapo kok mana tu balah lagu mana kena reti. Ning hak dalam Islam kita apabila duk lagu ning orang tak mendarat dengan kita. Kita tak mendarat diri kita. Sama-sama jaga kaki tangan, cakap perasa pemikir tak ada mendarat diri, tak ada mendarat orang lain. Tu Islam. Orang putih tak duk kata tak molek. Dak molek. Tak molek kok mana? Nampak tu tak? Tu dia. Jadi apa nama perkara-perkara tu heroyak tadi itulah. Wa anharum min asalin musaffa. Nampak sudah sini. Dan beberapa sungai daripada berapa pula? Daripada sungai air madu yang suci bersih. Musaffa ni makna suci bersih. Tak campur dengan kimia, tak campur dengan racun. Tak campur gapo sekarang. Buat apa? Manusia tadi tu Tuhan nak uwi. Uwi gapo? Uwi nyemni semadu. Buat apa Tuhan sebut dalam Quran ada air, ada susu, ada air, ada nyemni semadu. Buat apa? Sebab manusia kita hidup ni ada lari pak kara ni ya. Mula-mula nak jadi beranak tadi itu, nak jadi ke orang manusia dengan sebab air tak? Mimma immahin khuliqal insan mimma immahin, daripada air yang hina, air mani, air juga. Lepas daripada keluar daripada air mani ni jadi ke kita sebagai manusia ni hak duk jadi wasa hak taat ke taat lah, hak dah hanallah sakit dengan Tuhan, sakit tu ingat kata kita pada mana. So yang kedua, lepas pada tubik jadi manusia, Tuhan wi apa? Wi minum susu. Nak jadi kau besar tu minum susu. Yang ketiga, manusia tadi itu tu nak kelik pada asal. Kelik pada asal, arak boleh dalam Islam kita. Arak boleh asal, dia boleh minum. Tapi jangan minum sampai ke mudarat, jangan minum dekat nak semaya gapo nama. Lepas pada tu syariat menasahkan apa yang kata kerakkan benda tu, sebab arak tadi itu manfaat dia kurang lebih pada kemudaratan dia. Mudarat lebih banyak pada manfaat. Maka istilah kita saddul bab. Tak sewi minum dah lah, tak sewi minum. Tapi nak wi minum bila? Di akhirat pula nanti. Tuhan janji. Sebab bukan Tuhan kerak putus, Tuhan nak wi minum pula. Sebab arak ni terkadang orang minum dia tadi itu gitu lagi ni adalah pasal cara-cara, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Lah mana kemudaratan dia lebih banyak daripada manfaat. Lalu Tuhan tak sewi lagi. Yang kelima, yang keempat, manusia kita ia tak lepas daripada ada sakit orak, sakit kepala, sakit tu, sakit ni. Tak. Madu tadi itu jadi penawar. Kalau kita minum dengan cara kena, buat obat dengan cara kena, jadi penawar. Duk lari pada 4 perkara ni.
Lalu Tuhan wui perkara ni pula sekali lagi dalam syurga. Walaupun dalam syurga tak ada dah sakit tu sakit ni, tapi wui sebagai balasan. Lalu Abdullah bin Abbas kata, hak ni sekadar nama ya. Nama ya. Hakikat sungguh tak serupa dengan kita hak ya. Tuhan royak. Tuhan royak. Lah mana Tuhan royak gini? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun. Diri kita ni tak boleh nak tahu apa yang Tuhan merahsiakan kita daripada perkara yang melazatkan diri kita sebagai manusia. Tuhan nak balas bagi orang yang buat amal kebaikan dalam dunia ni. Sebab itulah Tuhan royak dalam hadis kursi, sebagaimana Imam Al-Bukhari mengeluarkan di dalam kitab. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, "Addattu li'ibadiyas salihin." Aku sediakan bagi hamba aku yang salih. Dalam syurga maksudnya. "Addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at." Perkara yang manusia tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at. Perkara yang manusia tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Perkara yang tak terlintas oleh manusia di dalam hati walaupun sikit pun. Kalau gitu Abdullah bin Abbas katakan, semua nikmat syurga hak Tuhan sebut tadi itu hakikat dia tak serupa sama sekali dalam hak dunia, hak kita setuh mari dengar, mari kecak, mari terlintas dalam hati, mari tak sama. Sekadar nama saja. Abdullah bin Abbas kata, sekadar nama saja ya, arak, madu, susu, air, sekadar nama ya. Nak kita tadi reti dan faham. Tapi hakikat tak sama dengan apa yang kita itu pernah minum, pernah makan, pernah kecap, pernah dengar, pernah tengok, pernah terlintas dalam hati. Benda tadi itu lebih berlipat ganda nak kata tak boleh. Nampak je tak? Nak kata tak boleh. Itu makna nikmat hak Tuhan nak uwi kita di dalam al-jannah, dalam syurga. Nampak kena berhenti situ dulu insya-Allah. Walahum fiha min kulli thamarat. Insya-Allah kita akan masuk. Bagi dua ayat, satu pun tak habis dalam hari ini. Insya-Allah taala tak apalah. Mudah-mudahan perkara tadi itu tertanam di dalam diri kita, tertanam di dalam jiwa kita, di dalam iman kita, supaya kita itu boleh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman molek, jangan mengutu Allah Taala. Tetap amal ibadat molek, jangan jemu dengan amal ibadat kita. Kerana balasan Tuhan kepada kita sangat-sangatlah tinggi. Sangat-sangatlah tinggi. Maka pada akhir ni, iaitu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kepada kita, dan senantiasa Tuhan itu beri taufik hidayah kepada kita sehingga kita itu boleh menemui Allah Taala. Kita nak minta Tuhan tetapkan pendirian kita, kita dek jadi orang beriman, orang Islam, hingga kita mati berjumpa dengan Tuhan di atas kita ni, di atas dasar kita orang beriman dan orang Islam. Dan tak terlupa lagi lah, bagi mereka-mereka yang senantiasa bantukan majlis kita ni, saya sebagai Syekhul Majlis ucap terima kasih pada kamu sekalian, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala balaskan kebaikan kepada mereka-mereka yang buatkan kebajikan di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Jauh mereka itu daripada bala petaka, kurnia mereka hajat-hajat mereka sempurna, dan wiadi itu selamat daripada api neraka. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina.
اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.